bersama-sama saya Azrin Abdul Rahim dalam segmen Kopi O Pisang Goreng. Dan hari ini saya ada tetamu-tamu yang luar biasa. Mereka sudah berkecimpung dalam dunia seni dah puluhan tahun lah. Minimum pun 30 tahun. Walaupun secara aktif ada hanya menari selama 5 sampai 8 tahun. Tapi ada juga sampai hari ini tak berhenti-berhenti menari. Di dalam segmen Kopi O Pisang Goreng ni, seperti biasa, kita mengungkap semula pengalaman mereka yang pernah berkecimpung dalam dunia seni. Dan juga kita harapkan dengan apa yang mereka sampaikan akan memberikan inspirasi kepada anda di luar sana. Okey, tanpa kita berlengah lagi, kita akan bermula dengan tamu saya yang pertama. Orangnya memang ganteng. Ganteng tu handsome lah. Dari dulu sampai sekarang memang kawan-kawannya selalu usik. Tak pernah berubah. Dulu macam gitu, sekarang pun macam gitu. Kan? Orangnya tidak lain tidak bukan Encik Azmi Johari. Alhamdulillah. Morning. Azrin, tak salah. Memang ganteng. Ganteng. Cik Azmi, apa khabar Cik Azmi? Baik, Alhamdulillah. Belum warm up lagi. Tak apalah, santai je, kita warm up sekarang. Saya rasa selain daripada anda maintain badan anda yang macam ni dari dulu sampai sekarang kan, satu lagi hal yang selalu orang kaitkan dengan Azmi Johari itu adalah rambut dia. Dan satu lagi seniman dalam dunia tari ni yang juga punya rambut macam anda juga, rambut panjang. Tapi ada satu lagi seniman memang popular lah dengan lagu-lagu rock. Dia pun rambut panjang juga. Ini sebenarnya you all ada plan ke memang artis tu mesti perlu ada rambut panjang? Oh, tak adalah. Kalau yang lagi satu saya tak tahulah datang daripada mana. Mungkin lepas dia balik Jogja agaknya. Tapi saya memang daripada dulu. Tahun 70-an tu lingkungannya memang semua orang-orang yang kepala batu lah. Kalau cakap pasal siapa tu? Siapa nama Sweet Charity punya gitaris? Oh, Charity Rosli. Rosli Mualim tu dia tinggal sebelah blok saya je. Tapi rambut dia tak ke bawah, rambut dia begini kan, baru ke bawah gitu. Jadi saya sebenarnya memang suka rambut panjang lah. Sebab? Sebabnya tak tahulah, memang jiwanya begitu lah. Kerana kawan-kawan saya duduk bawah blok main gitar dengan budak-budak rock ni kan. Dulu kalanya lah. Jadi kalau masuk menari tu, kalau nak nampak saya rambut pendek bila saya kena NS sajalah. Oh, jadi selain daripada NS, awak memang dari dulu Memang rambut panjang. Okey, jadi awak asal rambut panjang ni sebab untuk supaya rasa tidak terasing lah dengan geng-geng kat bawah blok tu. Itulah, kita bawa-bawa gitu. Terbawa-bawa. Okey. Cik Azmi, perjalanan anda dalam dunia seni. Dia nak sambung daripada dialog yang lain. Sambung lah cerita je. Tak apalah. Itulah tadi, bahawasanya saya punya perjalanan dalam kesenian ni, dia tidak menjangkakan apa yang sebenarnya saya nak jadi. Saya tidak ada aim sebenarnya. Tapi bila waktunya saya bermula je kenal tari Melayu, setelahnya mengikut ni lah kan. Jadi daripada satu masa ke satu masa tu dia bergerak tanpa saya sadari. Kerana keinginan. Okay. Jadi maksudnya kalau tahun yang pertama tu bila saya masuk tu saya cuma kenal itu sisi aja. Balai Rakyat Radin Mas. Jadi oleh kerana orang mengajukan saya kepada satu tempat tu, saya pergi ke perkumpulan seni baru saya nampak yang benda yang lebih luas. Tapi bila benda yang lebih luas tu saya lihat orangnya aja tapi bukan ilmunya. Jadi bila saya ketemu dengan orang yang boleh memberikan saya ilmu, saya tuntut lagi selama 10 tahun baru saya berkembang. Lepas tu bila saya kenal dengan orang-orang yang di luar, baru saya dapat kemasukan yang baru. Jadi yang lain tu semua adalah keberanian saya lah. Saya sebenarnya pemalu orangnya. Sebenarnya. Memang semua tak ada orang akan percayalah. Agak orang tak percaya. Sebab apa bila saya kalau waktu dulu saya nak cakap pun susah. Sebab itu dia mabuk. Apa? Sama. Jadi bila sampai ke hari ini, saya bila toleh ke belakang, saya lihat bahawasanya benda itu berlaku dengan mungkin pada saya tak sengaja kan.
Tapi saya mengikutkan, dia ada yang baik, ada yang buruk. Sampai dengan keadaan yang umur seperti begini, saya rasa masih lagi dalam perjuangan. Tapi melihat keadaan yang boleh dengan yang tak boleh lah. Jadi maksudnya ada halal haram dia lah sekarang. Ada halal dan haram. Halal dengan haram dari segi perbuatan dan dari segi kata-kata. Begitu Okey. Kita akan dengar lebih lanjut lagi dari Cik Azmi Johari. Tapi sebelum tu, sebenarnya kami ni semua sedang berkumpul ni semua penari-penari yang berada atau yang menganggotai kumpulan yang diberi nama Pak Penglipur ada bersama-sama saya hari ini. Pak Penglipur ni semuanya ada 7 orang. 7 orang. Jadi 7 orang ni tak tahulah nak cakap 7 ni nombor yang baik ke tidak. Tapi mereka ni dah masing-masing dah mula menggelar lah macam-macam lah kan. Kita dengar pula cerita daripada salah seorang lagi anggota dia yang bernama Selamat Juaini. Yes. Ya, Selamat Juaini. Ya. Okey, Cik Selamat. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Anda antara orang yang mula menari di sekolah. Saya, Betul? betul. Dah waktu tu pada tahun-tahun 70-an? 77, 78. 77, 78. Dan waktu anda menari, waktu tu memang anda dipaksa menari saya dengar. Oh ya, betul. Saya sebenarnya... Cuba ceritakan sikit pasal kena paksa menari ni. Yalah, saya pun sebenarnya pemalu kan. Jadi kalau suruh menari itu memang susah sikit lah. Tapi waktu bersekolah tu, kita dipaksa cikgu Saira time tu, cikgu Saira Taris, Sekolah Menengah Mangsil. Dia paksa lah, dia cakap sekarang kumpulan tarian yang dia ada tu semua diwakili oleh perempuan, tak ada lelaki. Jadi dia cakap, kalau perempuan berani menari dekat stage, apa pasal yang lelaki-lelaki ni semua takut, kan? Betul juga. Jadi dia cabar macam itu. Awak rasa dicabar? Cabar macam itu. Dan kemudian ada dipanggil untuk datang praktis kan for ECA. And saya cubalah datang praktis untuk 1, 2 hari. Terus awak mula timbul minat ke awak masih tak berminat lagi waktu itu? Belum, masa tu belum berminat lagi. Saya masa tu tengok dekat stage orang menari pun macam laki-laki menari menari ni macam lembut sangat kan. Jadi masalah lelaki menari lembut tu yang awak tak suka tu. Betul. Okey. Macam kita nak masuk menari, orang cakap jantan joget lah. Mat tarian lah. Macam-macam. Okey. Terus macam mana awak mengatasi hal tu? Setelah kita kumpulkan 4-5 orang laki-laki kan, macam Ramlan pun ada kan. Jadi kita kumpulkan itu 4-5 orang laki-laki, beranikan dirilah untuk pergi praktis. Jadi awak tadi sebut nama Cikgu Saira Taris. Arwah Cikgu Saira Taris. Saya. Bermakna awak dari sekolah Mangsil? Saya betul. Sekolah Mangsil. Okey. Time tu sekolah Mangsil memang aktif lah dalam tarian ni. Okey. So setelah berapa lama setelah tu baru awak rasa agak selesa untuk menari? Setelah belajar menari step-step yang basic step dari cikgu tari time tu Wahid Saupi. Cikgu menari, dan kemudian bila dah belajar step-step yang basic tu dah mula comfort lah. Comfortable. Rasa comfortable. Okeylah. Selesa dah mula selesa baru Okey. mulalah menari. Menarik juga cerita daripada Encik Selamat Juaini ni. Masuk awal menari kerana dipaksa. Arwah Cikgu Saira Taris. Alhamdulillah. Kita hadiahkan Fatihah lah pada beliau. InsyaAllah. Fatihah. Amin. Okey.
Kita sambung lagi satu. Ini lagi satu karakter ni pun luar biasa juga orangnya. Kalau saya rasa ramai yang tak begitu kenal beliau sebab awal-awal masa dia masuk dunia tari ni, dia memang tak masuk dunia tari Melayu. Jadi dia memang favourite dia adalah tarian-tarian barat, tarian ballet. Dan okeylah, saya tak mau cakap lebih lanjut. Kita kenal sama orang dia. Nama beliau ialah Hanif Abdullah. Cik Hanif. Saya rasa awak ni adalah antara anggota Pak-Pak Penipur yang kalau orang dengar cerita yang awak nak ceritakan ni kan, saya cuma cuba teka-teka je lah kan. Cerita awak ni mesti menarik. Pasal yang saya tahu awak memang bukan asalnya penari Melayu, penari tari Melayu. Cuba ceritakan sikit. Awak mula-mula macam mana ni? Dan kalau ada sikit background sikit pun cantik jugalah. Kan? Oh, itu ceritanya. Dulu sebelum saya masuk tarian Melayu ni, sebenarnya saya kerja di bank. Ya, daripada situ kita ada annual dinner and dance setiap tahun. Jadi saya terpilih untuk membuat satu performance. Jadi yang performance ni modern dance. Modern dance ini koreograf daripada SBC. Waktu tu Singapore Broadcasting Corporation, Singapore Broadcasting SBC. Corporation, ya. So daripada situ kita buat performance di bank, annual dinner and dance. Jadi yang koreografer kita ni kasih encouragement. Dia kasih semangat. Dia katanya you can dance, you can do it. Why don't you take this seriously? Jadi waktu tu di SBC ada program macam they call it show dancers. Dia bengkel. So saya join masuk SBC dengan recommendation dia. Saya belajar daripada situ. Tapi waktu itu masanya pendek because saya dah nak masuk NS. Okey. So saya start daripada situ. Bila saya masuk NS, 2 tahun selepas tu saya keluar, saya pun start campur dengan kawan-kawan untuk nak try to find out macam mana kita boleh masuk classes untuk dancing and all this. Jadi isteri saya ni nama dia Zawia. Dialah pujuk saya masuk. Itu dia. Di dekat River Valley CC. Okey. Saya masuk River Valley CC. Jadi di situ saya mula start belajar tarian. My first step saya belajar ronggeng. Ronggeng Ya. Okey. Siapa guru tarinya waktu tu? Waktu tu guru tari saya nama dia Khairi Supani. Khairi Supani. Khairi Supani, yes. Khairi. Yep. Ya. Dia yang ajak kita buat tarian. So dia ajak kita tarian. Tapi di River Valley CC ni bagusnya Khairi Supani ajak kita semua. Tarian, ballet, modern jazz, jazz ballet, aerobics, tarian India pun. Tarian India pun? Okey. Jadi awak belajar semua tu? Semua di River Valley CC. Jadi antara yang banyak tadi awak sebutkan, kira-kira dalam tari tu, tarian apa yang awak paling suka dan awak paling bagus sekali? Modern jazz. Modern jazz. Apa beza modern jazz dengan tarian Melayu? Bezanya actually modern jazz dia ada jazz dengan jazz ballet. Itu kira tarian macam international gitu. Tapi tarian Melayu ni is more traditional. Okay. It's something new to me. Tapi alhamdulillah saya dapat belajar sesuatu yang saya tak pernah belajar. Tarian. Okey, ini kita nanti saya nak tanya pasal dunia tarian nanti dulu. Okay. Ada bahagian yang sebelum dunia tarian ni yang saya dengar memang best lah.
pasal waktu tu awak baru nak masuk menari, terus katanya awak tak belajar tarian Melayu first. Yes. So your first dance yang anda belajar tu tarian apa? First dan yang di dalam bank saya buat performance. Itu modern jazz. Modern jazz. Setelah modern jazz, Setelah modern jazz, saya lepas tu saya masuk NS, National Service. okay. Ya. So setelah belajar modern jazz, then after that 2 tahun national service, terus awak tak balik lagi ke modern jazz, terus masuk tarian Melayu. Ya, betul. Jadi saya tak faham. Nama yang diorang selalu kawan-kawan nak panggil Michael datang dari mana pula tu? Michael ni sebenarnya bila saya masih remaja. Di kampung saya Mount Emily. Okey. Dia ada satu kawan saya ni, my best friend. Nama dia kita panggil Eddie, Didi. Noraidi nama dia. Jadi dia yang saya punya kawan, selalu saya ikut dia pergi mana-mana lah masa remaja kan, merayap sini, merayap sana, kacau sini, kacau sana. Jadi nama saya sebenarnya Swaranjit Singh. Jadi diorang nak sebut nama kampung, diorang panggil saya Polu. Polu. Jadi ada pelik sikit kan. Jadi nama betul Swaranjit Singh. Nama register Tapi di kampung yang di Mount Emily ni, mereka panggil anda Polu. Polu. Okey. Macam mana dapat Polu pula nama tu? Polu, nenek saya panggil saya Polu pasal Polu maknanya cute. Jadi saya Polu. cute. Okey, cute. Okey. Jadi kawan saya Eddie ni, diorang nak sebut nama, diorang kampung semua nak panggil Polu-Polu, panggil juga. Tapi saya, why not call you nickname lah. Pasal apa? Time tu remaja, time tu dah trend Michael Jackson. Okey. Jadi di kampung kita selalu joget macam Michael Jackson lah. You know, like playing around kan. Jadi dia cakap, why not I call you Michael? Michael easy lah. Senang nak sebut. Michael. Jadi dia cakap Michael, diorang pun cakap okey lah panggil Michael. Dengan tak sengaja, semua dah start panggil saya nama. Jadi orang kampung semua dah panggil awak tak Polu lagi, dah Michael lah. Polu dengan Michael. Okay. Jadi Michael terbawa-bawa lah. Jadi bila saya dah masuk dalam dunia tarian, tanya namanya, call me Michael lah. Itu yang dunia tarian kenal awak sebagai Michael awalnya. Okey, menarik Jadi dari Swaranjit Singh jadi Michael. Lepas tu Muhammad Hanif bin Abdullah. Itu macam mana pula ceritanya? Itu ceritanya pun ada agak unik sikit lah. Satu hari tu, ini ialah kita dah campur dengan kawan-kawan. Saya dah belajar pasal agama Islam and all this. So satu hari tu saya dapat mimpi nama ni Muhammad Hanif. Hanif, ya. So Dalam bila mimpi, saya dapat mimpi ni, saya tanya-tanya lah. Saya tanya kawan saya. Satu dua orang, I get this name Hanif in my dream. What do you think? Kata dua orang ni, kalau engkau dapat nama ni Hanif, lagi baik kau pakai nama ni Hanif. So itu dalam kita punya thinking lah, mindset kita. Okay, Hanif is already in my mind. Okay. Jadi at the same time saya pun start develop saya punya interest di dalam agama Islam. And Jadi setelah NS tu belum masuk Islam lagi? belum lagi. Okey. So bila saya tanya 2-3 orang, bila tanya pasal nama ni, dia cakap, yalah, this is a very good name you dapat dalam mimpi. And ada satu ustaz tu saya belajar dengan dia, arwah atau isteri saya. So dia ajar daripada mula, and saya pernah bilang dengan dia nama ni saya pernah dapat dalam mimpi. Dia tanya saya dulu, adakah nama yang you nak pakai untuk ni? Saya kata, ada, saya pernah dapat dalam mimpi. Time itu saya dah bilang dengan isteri saya. Masa tu my girlfriend lah. Belum isteri lah.
Ya, okey. So dia you take this name, very good. Tanya Atuk. Ya, Atuk cakap Atuk ni nama siapa Atuk ni? arwah Haji Isa. Haji Isa. Ha. Di Mount Emily jugalah. Dia tak ada. Dia tinggal di Bio Crescent. Oh, okey. So so we use this name Hanif depan terus Muhammad. So I say okay, use Muhammad Itu Hanif. umur berapa tu waktu tu? Waktu tu saya umur dalam 25. Jadi bila dah 24, tukar nama 25. dah jadi Muhammad Hanif Abdullah, Ya. anda masih menari? Masih. Masih. Berapa lama setelah itu anda masih terus Lebih menari? kurang saya rasa dalam 4-5 tahun ada. Selepas saya dah start menari, time saya convert to Islam is 1987. 1987. Jadi you were involved dalam satu persembahan yang agak gah waktu tu kan? Ada satu persembahan yang tapi waktu tu bukan nama Hairi Supani yang you punya koreografer tu Usman Hamid. Usman Hamid, yes saya. You ada menari dalam salah satu Ya, tarian dia? ada. You masih ingat lagi tarian tu? Masih ingat. Itu nama tarian tu, persembahan tu Anak Tani. Anak Tani. Yes. Oh. Terus Anak Tani yang bikin saya more confident di dalam dunia tarian. Okey. Apa bahagian mana yang buat awak boleh tambah confident dalam dunia tarian bila awak menari Anak Tani itu? Bagian yang kita Yang tak boleh awak lupakan lah. ada satu yang kita, jadi seperti yang kita masuk dalam paddy field. Ya. What is that you call it? Tapi beras. Tumbuk beras. tumbuk Ya, beras. tumbuk beras. Dan isteri saya pun ada di dalam performance itu juga. Jadi kalau kita kaitkan awak ada kat Anak Tani, isteri awak pun ada kat Tani. Memang di Anak Tani lah awak berdua bermesra lah. Ya, lagi Baru jadi, bermesra. setelah itu terus berumah tangga lah. Ya. Oh betul. Saya teka-teka aja. Oh jadi betul lah. Betul. Gara-gara tarian Anak Tani tu. Ya. Masya Allah. Ini nak kena cakap satu dua kata juga sama Usman Hamid tu. Yalah, itulah saya pun nak Apakah dia terima tahu kasih waktu juga. tu yang awak sama isteri awak memang sedang berkawan? Berkawan, yes. Tengah berkawan. Dia tahulah? Dia tahu. Oh, okey. Saya kenal dia sebelum kita masuk Balai Raya River Valley. Sebelum saya masuk National Service. Dah lama lah kena. Pecah tembelang kan? Barulah saya makin menjadilah saya punya bakat nyanyi. Itu perkataan menjadi-jadilah. Jadi-jadilah. Akan diri akan tengok, okey kalau kita menari, siapakah partner kita Kita akan tengok partner. Disiplin memang wajar lah. Daripada kita keras, terus dia lembut. Seperti biasalah. Kalau bapak-bapak ni berjumpa, latihannya pendek. Berbualnya, ketawanya lebih. Tetapi saya menganggap tu positif. Ketawa dan berbual tu ada latihan. Bahagian daripada latihan tu. Pendalaman. Betul. Ada lagi orang yang menarik-menarik dalam tim Pak Penglipur ni. Kita kenal dengan satu lagi manusia ni. Orangnya memang kalau dipentas, dia yang paling rendah. Tapi paling ligat. Kalau awak masih ingat lagi zaman-zaman tu, ini dia orang dia. Nama dia Rawi Hamim. Kita pun difahamkanlah kan. Sekarang nama Rawi Hamim dah jadi Haji Rawi Hamim. Tapi beliau ni masih bergiat dalam dunia seni. Okey, kita nak singkap semula lah zaman-zaman awal tu dulu. Kira-kira waktu tu anda bermula dengan grup mana? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Usman Hamid dan juga Era Dance Theatre yang mana telah sudi mengundang saya untuk mencampuri dalam
pak-pak penghibur ni. Ya. Yang mana saya memang dah merindui untuk menari balik. Okey. Tapi kalau nak tahu cerita, saya mula menari daripada Balai Rakyat Katong. Katong Sisi. Di Okey. situ saya ada kumpulan kompang dan saya juga ada kumpulan tarian yang di koreografer ataupun diketuai oleh Cik Aziza daripada Persatuan Rakyat. Dari situ Tahun berapa tu? 78, 77, 78. Okey. Okay, dari situ baru saya pergi ke Balai Rakyat Siglap yang mana sekarang nama dia Kumpulan Bumaja Pura. Dari situ saya diundang pula PA untuk menari di PA. Iaitu waktu tu kita nak buat National Day. Show dekat National Theatre yang mana lagi waktu tu arwah Abang Latif pun masih ada. Kita sama-sama bergabung untuk memberi persembahan National Day. Dari situ arwah Nong Cik Gani tengok saya ni ada bakat menari. Jadi dia jemput saya untuk menari untuk PA. Nah, dari PA saya nampaknya terselah lah bakat saya untuk menari. Saya dijemput Cik Nong Cik Gani untuk masuk Sri Wana. Daripada Sri Wana tu saya makin menjadilah. Alhamdulillah. Makin menjadi Makin menjadi-jadi. Dia. Sebab di Sri Wana tu saya diberi peluang macam-macam. Bukan saja menari, diberi peluang untuk berlakon patah pentas. Alhamdulillah. Untuk mengacara. Okey. Untuk mengatur cara. Dan juga untuk menyanyi. Yang mana alhamdulillah saya menyanyi tu saya tak sangka yang saya boleh nyanyi. Setelah saya menyanyi di Sri Wana tu banyak-banyak show dan saya dapatnya boleh nyanyi dan arwah Nong Cik pun rasa saya harus lebih daripada nyanyi di Sri Wana. Dia suruh saya nyanyi untuk PA pula bersama orkestra PA. Dari situ barulah saya makin menjadilah saya punya bakat nyanyi. Itu perkataan menjadi-jadilah Jadi-jadilah. Jadi sampai sekarang lah. Tapi daripada menyanyi di PA, orkestra PA, saya dijemput pula untuk orang suruh menyanyi untuk 7 bulan. Apa tu 7 bulan? 7 bulan. Orang Cina cakap 7 month lah, 7 month. Bulan 7 month festival. 7 month festival. 7 month festival. Bulan nantu lah. Bulan nantu. Di mana waktu tu pun memanglah saya tak pernah lah nyanyi di bulan nantu tu. Jadi saya macam terperanjat bila saya nyanyi, kenapa kat depan ni ada 7 kursi tak ada orang duduk? Tiap-tiap show mesti ada 7 kursi, 6 kursi yang tak ada orang duduk. Kat depan first row lah. The first row. First row. Selalu Jadi, memang macam tu. Memang macam gitu. Tapi kadang-kadang kursi kosong ataupun dia taruh miswa. 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 Jadi saya tak tahu. Jadi okey saya nyanyi. Alhamdulillah dijemput pula buat album. Compilation album lagu-lagu Cina. Dia dah 2 album lah saya dah buat. Alhamdulillah. Jadi Haji Rawi Hamim ni ada Itu dah belum haji. Dah belum haji. Kalau kau cakap. Okey. Jadi Rawi Hamim ni yang kita kenal sebagai penari sebenarnya dah ada 2 album nyanyian. Compilation album dia. Compilation. Okey. Alhamdulillah. Lagu-lagu Lagu Cina sebenarnya. Lagu Hokkien, lagu Mandarin dan juga lagu Cantonese lah. dan larislah dijual tu CD tu. Saya tak jual sebab apa? Kalau saya jual dengan orang Melayu, dia tak faham. Saya jual dengan orang bahasa ni, bahasa Cina. Okey. Itu awak mula recording lagu-lagu tu tahun bila? Pasal kalau nak feedback ni kan saya tak boleh ingat lah. Tahun berapa? Pasal memang itu dah habis. Megabyte dah kurang. Tapi tak salah saya, kalau saya bayangkan ni 2006 dengan 2004, 2 tahun. Okey. Jadi tahun 2000 tu awak dah mula masuk di dalam dunia nyanyian lagu-lagu Cina. Dan dari situ pula saya dah habis buat ini album. Saya diundang pula sekarang sekarang ni saya bukan setakat nyanyi di show-show Balai Rakyat ataupun di RC, tapi sekarang saya alhamdulillah saya nyanyi di dalam hotel-hotel pula. Untuk event-event hotel, convention. Tak percaya tanya dia.
Oh, okey. Ada Ada nanti bukti, kita ada tanya sama bukti. beliau pula. Ini saya ada muskil sikitlah. Memang kalau kita lihat tahun 90-an lebih-lebih tahun 90-an. Penari-penari itu kalau dia orang tampil kan, rata-rata semua macam sebaya gitu. Jadi saya pun agak kalau tengok awak memang macam mana nak cakap supaya tak sakit hati Yelah awak faham lah kan maksud saya kan. Paling rendah lah. Ada masalah tak memang pasal hal tu? Saya rasa bersyukur. Awal-awal lah, kira awal-awal sekali kan. Memang ada hal, tapi saya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana dengan keadaan rendah saya tu selalu kat depan. Selalu dapat can menari di depan. Kalau Usman Hamid tu selalu belakang. Pasal dia tinggi. Pasal ini saya rendah depan, jadi tapi masalah juga. Di depan tu mesti nak hafal. Sebab apa? Kalau yang tinggi-tinggi ni lupa, mana dia tengok? Yang kecil ni dia tengok. Dan juga saya pun tak sangka selepas saya habis menari bertahun-tahun, tak sangka saya ada peminat. Kau menari bagus lah. Ligat lah kau kat depan. Pui. Saya tak sangka yang orang cakap gitu dengan maksudnya peminat-peminat saya lah. Setelah saya datang menari kan, ada orang jumpa saya. Menari lagi lah. Alhamdulillah. Usman Hamid menyebut saya di dalam pak penghibur ni. Tapi kalau macam gitu, awal-awalnya mesti susah pasal orang belum tahu anda boleh menari. Ada tak orang yang mangsa waktu anda nak masuk memang tak tahulah pengalaman anda sendiri waktu awal-awal tu memang susah ke nak masuk dunia tari ni? Memang susah, tapi bakat tu ada kat saya ni kan. Yang mana diturunkan daripada arwah bapa saya. Bapa saya juga pun ligat juga waktu dulu-dulu. Tapi bukanlah macam gini punya tarian lah. Maksudnya ketua tara saya Bunga Tanjung lah. Dia paling ligat lah sana. Jadi dia turun kat saya. Baru kita tahu Jadi dia turun kat saya, alhamdulillah saya tu memang dah bersedia lah. Jadi tak ada masalah, apa tarian dia saya boleh on. Okey. Tapi waktu awalnya memang ada tak yang cakap awak ni tak cukup lah. Kan? Ada begitu. Memanglah ada, sebab itu yang mengingatkan saya pada sekolah Waktu saya sekolah tu Sekolah di mana waktu? Maju Secondary School. Okey. Waktu tu saya memang minat menari, tapi oleh kerana saya pendek, saya tak terpilih. Itu yang saya betul-betul kecewa. Tapi pada saya yang kecewa itulah satu cabaran untuk saya. Begitu juga nyanyi. Saya pernah ada satu orang, saya tak nak sebut nama dia lah. Kau ni nyanyi sumbang lah, sakit telinga aku. Tapi pada saya, itulah satu cabaran. Saya akan cuba. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih menyanyi. Masih menghiburkan orang. Alhamdulillah. Jadi bermakna dari satu situasi yang memang negatif lah. Kira kan waktu itu kan, hati terguris, perasaan pun tunggang langgang Awak sahut cabaran tu, awak praktis sehingga akhirnya berjaya seperti sekarang ni. Memang luar biasa. Itu dia tadi cerita dari Haji Rawi Hamim. Kan, lain kan. Sekarang kita nak dengar pula. Ada lagi 3 insan yang ada dalam pak-pak penglipur ni. Ini 3 orang sebenarnya mereka ni memang waktu mereka menari, kalau saya masih ingat zaman-zaman dulu, memang dia akan menyerlah lah, masing-masing akan menyerlah. Dan saya rasa bila saya kenalkan awak pada mereka, anda semua akan tahu dan akan sokong saya. Kita kenal dulu dengan abang ni lah. Memang handsome. Dia bukan saja menari, dia berlakon, dia mengacara. Dia dulu dari penari dia sudah jadi manager penari-penari. Nama dia Ramlan Rashidi. Manager sejak jadi manager. Belum legend tak. Encik Ramlan Rashidi. Saya Bukan saja penari, sekarang pelakon. Kan. Tapi saya sebelum kita cakap pasal awak menari dan berlakon, saya nak tanya yang satu hal tu. Cerita pasal Bu Majapura. Awak antara pengasas Bu Majapura. bukan pengasas, saya juga penari, tapi saya orang yang pertama dilantik untuk menjadi guru tari selepas guru tari saya nak retire. Siapa guru? Guru tari saya arwah Ibrahim Yusof.
Beliau juga merupakan seorang penari daripada perkumpulan seni dan dia buka kumpulan sendiri iaitu di Balai Rakyat Siglap yang di mana Selamat dan saudara Rawi juga ada berkecimpung di Balai Rakyat Siglap. Jadi dengan Balai Rakyat Siglap, kalau kita ambil dia punya alfabet BRS dipecahkan menjadi Budaya Remaja Singapura. Jadi Balai Rakyat Siglap Budaya Remaja Singapura. Di situ asalnya datang namanya. Jadi Bu Majapura itu Budaya Remaja Singapura. Yang diambil daripada awalnya BRS, Balai Rakyat Siglap. Oh, ada sejarahnya tu. Sebab tu bila saya diambil alih, saya pun tak sangka pasal saya dulu adalah seorang penari yang kurus, yang lemah kalau nak katakan tapi mungkin arwah Ibrahim Yusof lihat saya ni berpotensi untuk membuat tarian ataupun koreograf beberapa tarian lah. Diberikan saya peluang untuk buat. Pasal saya bercara buat menari, saya banyakkan kepada bereksperimen. Saya tak macam berdasar kepada asas sangat. Tapi saya bereksperimen. Jadi saya nak explore apa cara mungkin kalau orang kata ini langgar tradisi. Saya kata okey, mungkin tata susila pentas saya masih ada. Mungkin dari segi eksplorasi saya daripada barang-barang yang saya gunakan seperti kain, selendang ke apa, terus haji dieksplorkan kat situ. Jadi saya buatlah. Jadi bila dia lihat tu, dia beri saya peluang untuk buat untuk Cingge. Di mana mula saya bersama Bu Majapura, kita combine dengan Sriwana untuk acara Cingge. Jadi bila saya lihat dia acara Cingge tu, saya kata next time kalau kasih peluang, saya nak cuba ambil lah kalau tu. Jadi bila ada peluang tu, jadi bila koreografer masa dulu tu Encik Ibrahim Yusof kata okey kau try buat. Saya buatlah, tapi amat simple. Saya cuma buat apa yang saya dah pernah lihat di mana Sriwana dengan kita buat untuk acara Cingge. Jadi kita buat simple. Ditegur juga daripada orang-orang PA kata kalau boleh kau explore lagi. Jadi bila saya explore dalam 3 tahun buat Cingge tu, dan saudara Ibrahim Yusof dah serahkan sebulat-bulatnya kepada saya, di mana masa tu ada guru tari lain, ada Waisopi, ada Mahadi, di mana mereka lebih senior. Rawi masa tu dah berpindah ke Sriwana. Jadi tak ada harapan untuk Rawi untuk menjadi koreografer lah. Jadi bila dilihat saya, saya cuba. Teman saya juga Selamat ada, Rahman ada. Jadi kenapa saya tanya dengan beliau, kenapa tak kasih mereka yang lebih senior dan yang setara dengan saya. Tapi dia kata tak ada, engkau punya cara, engkau punya itu beza dengan yang lain. Jadi dia nampak di situ. Jadi bila saya dah mula koreografi dengan Siglap, saya aktifkan diri saya pula dengan saya kata okey, saya nak explore tempat lain, saya nak di mana saya ada juga teman-teman kata kau masuk Sriwana lah. Di mana saya kata kalau Sriwana saya masuk much more challenges and more people are kata tu better than me kat sana, yang lebih baik daripada saya. Jadi saya try okey, kenapa tak saya pergi ke kumpulan lain, perkumpulan seni di mana mereka semuanya sebaya dengan saya, seperti Azmi Johari, Muhammad Kamil, Muhammad Kamal. Mereka semua sama umur dengan saya. Jadi tak ada yang terlebih senior lah, jadi macam setaraf. Jadi di sana saya kata okey, why not saya belajar lebih, kerana di Sriwana pula, di perkumpulan seni ada kelab drama, ada kelab muzik, ada apa. Jadi saya nak explore lagi diri saya, okey, kenapa tak saya cuba masuk perkumpulan seni di mana saya akan belajar tata susila lagi, tari-tari Melayu dan juga pemanasan lain lah seperti nyanyian ataupun muzik. Jadi saya masuk perkumpulan seni. Jadi tu dah kata tu akhir-akhir tahun 80-an lah. Saya ada bagian menarik tadi. Jadi dalam kumpulan anda ada penari-penari yang lebih senior dari anda. Tapi guru tari anda pilih anda untuk mengganti tempat dia. Ini satu hal saya rasa dalam dunia seni memang susahlah kita nak nampak macam itulah kan, pasal selalu ada hierarki. Betul, kan betul, kita mesti nak kasih pada senior. Betul. Tapi benar pada ketika tahun berapa tu? Awal 80-an. Awal 80-an sudah ada pemikiran bahawa tak semestinya senior ni lebih baik. Kan? Sebab itu anda dipilih walaupun ada senior untuk mengganti tempat guru tari. Betul.
Ini saya rasa satu poin. Walaupun yang- Wahid Sopi itu guru tari saya di sekolah. Hmm. Seperti selamat dengan saya, kita sekolah di Mangsil. Jadi Wahid Sopi itu adalah guru tari saya. Tapi mungkin keaktifan dia tu tidak semacam saya. Saya kalau mula pukul 3, pukul 1 saya dah dekat ada tempatnya. Macam pasal kita Jadi waktu itu dah memang semangat dia luar biasa lah. pasal selalu datang, kita datang selalu berempat lah. Saya Selamat dengan Aham dia, saya dengan itu. Jadi kita berempat. Tadi Selamat datang dengan Aham dia. Nanti saya datang pun dengan Okey, kawan-kawan okey. kita lah, kawan. Ya, betul. Yang mana hari ini sudah jadi isteri beliau lah. Selamat punya isteri. Tapi saya tak adalah. Saya dulu lain. Menarik ya bila kita cakap pasal Selamat dan Aham dia dan kawan-kawan lain, dan memang tarikan wanita ketika itu kirakan kuat dan powerful lah Boleh untuk dikatakan. menarik yang lelaki ni untuk menari. Dalam sekolah pun dulu, masa kita nak mula menari pun, saya Selamat, kita berbincang, kita seperti Selamat kata 4-5 orang kita akan tengok, okey, kalau kita menari, siapakah partner kita kita akan tengok partner. Kita sendiri yang memilih, okey, kau tengok yang tinggi tu untuk aku, pasal aku tinggi. Yang rendah ni untuk Selamat. jadi kita akan bincang dulu. Jadi bila latihan tu, nanti kadang-kadang kita sengaja dengan guru tari kita cakap, kita pandang dengan dia boleh tak? Pandang dengan dia. Memang kita nak pandangkan kau pasal korang tinggi dengan tinggi, rendah dengan rendah macam itu. Jadi kita dah dapatlah tu macam Okey. jadi tarikan tu memang yes daripada kata orang tu nak katakan daripada pihak wanita lah. Kalau kalau tak ada kawan tu yang buat tarikan, mungkin kita pun lemah jugalah kalau nak masuk tarian. Pasal kita dah lemah, tambah lemah lagi. Okey, itu dia. Menarik juga kan cerita daripada Ramlan Rashidi. Ini sekarang kita tanya lagi satu orang ni. Beliau ni kalau setahu saya, dia memang tak minat sangat menari. Orangnya suka main bola. Dia tinggi dan sebenarnya orangnya tak banyak cakap. Tapi kalau bila dia cakap, pedas. Tu bahasa dia. Kita kenal sekarang dengan salah satu lagi penari yang kalau dia menari waktu itu dengan kumpulan beliau memang sangat menyerlah. Menyerlahnya kerana yang tadi awal-awal ada yang rendah, ini dia tinggi. Kita kenal dengan Abdul Samad Saleh. Ya. Terima kasih. Encik Samad, Ya, saya. kita tahu yang awak ni kalau nak ajak berbual macam ni memang susah. Pasal anda ni orangnya pemalu. Yes. Saya dengar-dengar biarlah dari kawan-kawan lain. Susah kalau nak berbual dengan Samad. Dia suruh action dia boleh. Kasih bola dia tahu apa nak buat. Kasih lagu dia tahu apa nak buat. Tapi kita nak tanyalah. Waktu awak mula-mula menari dulu. Atau mula-mula dari bola pindah ke menari itu macam mana? Apa ceritanya tu? Dari sport ni boleh pindah masuk tarian. Mula-mulanya dari zaman sekolah. Saya seorang pemain bola sepak dan bukan penari. Lalu saya, Usman dengan Azwar, pemain bola sepak. So Azwar. Azwar. Nur Azwar. Teman Nur Azwar, teman Okey. saya. Lalu sekolah ada competition kat luar. Dia tak ada, semua time tu penari semua perempuan. Tak ada laki-laki. Jadi dia nak laki-laki. Jadi pemain bola sepak dia ajak semua pemain bola sepak untuk menari. Boleh nak pula tu pemain Mula kita bola tak sepak nak. ni. Oh, tak nak. Kita dah satu kelas. Diorang tak berbual dengan kita. Sebab kita tak nak masuk. Yang tak berbual siapa? Yang wanita-wanitanya. Budak perempuan. Oh, kena boykot lah. Kena boykot. Kena boykot. Oh, okey. Lepas tu, next week, kita bilang dengan Osman Azwar, dah kita pergi melari. Tak ikut letak orang lah. Saya tu yang mengajar kita, Kak Zila. Kak Zila, lepas tu dalam beberapa minggu, Abang Salih Buang datang. Okey. Mengajar. Oh, garang orangnya. Garang Garang. Dengan kayu lah. Oh, mengajar tari dengan kayu Oh, dahsyat tu. Dasar. Tapi untuk disiplin memang wajar lah. Daripada kita keras, terus dia lembut. Okey, badan keras jadi lembut lah, jadi boleh menari lah. Okey. Terus? Terus
kat padang bola pun pada saya dah lembut. Saya berginti macam Makno lah. Yang pemain bola sepak Oh, dulu. dahsyat. Seperti Makno Ya. Waktu tu anda main dengan pasukan mana bola sepak? Saya main dengan Tampines Youth. Tampines Rovers Youth. Tampines Rovers Youth. Ya. Okey. Terus bola sepak anda tinggalkan, anda masuk tarian. First group yang anda masuk? Sriwana. Ah. Mula PA, Ah. Sriwana, lepas tu National Theatre Trust. National Theatre Trust yang di National Panggung Theatre Negara, lah. ya. Panggung Negara, Kelab Panggung Negara. Ya. Itu Kelab Panggung Negara ke memang Kelab Panggung Negara kan? Okey. Okey. Terus anda mula berminat dekat situ? Ha? Mula berminat. Baru mula nak berminat. Apakah seperti kawan-kawan lain di tempat anda latih tarian tu, di situlah anda bertemu sumber inspirasi anda atau tidak? Yang dia cakap tu. Sebenarnya gini, Okey. Sebenarnya gini, okey. lepas praktis di Sriwana kat National Theatre, hamba Allah ni, kawan saya Osman, ajak pergi ke Cairn CC. Cairn Hill CC. Jangan saya bilang nak tengok diorang punya budak-budak praktis. Okey. Waktu tu Cairn CC bermakna perkumpulan seni lah di situ. Saya. Lepas tu saya ternampak seorang hamba Allah ni. Ada hamba Allah lagi satu. Bidadari. Macam dah terpikat. So saya kenal yang orang rumah saya sekarang ni, dulu menari kat PS. Asalnya dia menari di PS. Yes. I see. Okey. Anda nak cerita lebih lanjut tentang perjalanan tu? Oh, tak nak. Tak. Sensor board. Begitulah tadi dari Abdul Samad Saleh, cerita bagaimana dunia tari ini telah mendapatkan beliau pasangan hidupnya dan hingga hari ini menjadi isteri beliau. Nah, sekarang kita bertemu pula dengan kepala Pak Penglipur. Orangnya anda pasti kenal, tapi sebenarnya beliau ni banyak program, banyak rancangan yang dia nak buat. Cuma kerana tangan cuma ada 2, kaki ada 2, susah dia nak bergerak. Tapi bila dia berbuat sesuatu memang selalunya menjadi. Kita kenal pula dengan Osman Abdul Hamid. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi. Cik Osman, Saya. selain daripada menjadi artistic director Era Dance Theatre, anda juga dulu menari di Sriwana. Sebelum di Sriwana, awak menari di PA, National Theatre and National Dance Company. Setelah itu, sebelum tu juga anda juga mengajar di River Valley CC. Ya. Dan sebelum-sebelum tu, tadi baru kita dengar daripada teman anda, Cik Samad, dia katakan anda juga pemain bola sepak. Oh, ya. Aduh. Jadi sebenarnya cerita nak panjang ni. Panjang cerita. Okey, yang kita nak sekarang cerita pasal Pak Penglipur. Pak Penglipur. Ini macam mana idea ni sudah timbul? Oh, sebenarnya idenya datang kerana memang satu kenyataan melihat mak-mak menari ni pada tahun 2012 dan langsung kita undang mereka pada 2017 untuk menari di pentas Muara Festival. Dan di situ juga kita lihat bagaimana mak-mak ni mengatur rancangan mereka dan juga ada peminat-peminat yang juga meminati mereka. Dan lebih kepada adalah bagaimana dalam usia sedemikian dapat lagi masih boleh menaburkan bakti kepada masyarakat dan juga menunjukkan bahawa kepada the younger generation, penggerak-penggerak seni yang muda-muda ni melihat betapa dengan seusia demikian kita masih mampu mewarnai dunia seni tari di Singapura. Begitu juga dengan Pak Penglipur ini kerana tetapi kenapa saya menggelarkan mereka Pak Penglipur kerana mereka juga
ada berbagai kebolehan. Dalam bidang seni, ada yang boleh menyanyi, berlakon, menari, berlawak, mengacara, kan, daripada koreografer dan menari dan berbagai lagi lah. Ada juga bakat-bakat yang terpendam. Ya, maka saya berbincang dengan teman saya itu Azmi, dan juga saya telefon si Ramlan dan bagi minta pandangan mereka siapa lagi yang ingin mampu untuk bersama dengan kita lah. Sebenarnya memang ramai di luar sana. Betul. Memang ramai. Tetapi saya nak memanggil mereka-mereka yang sangat berminat untuk mencetuskan gerak ini lah. Untuk gerak. Jadi itulah saya undang setelah berjumpa dengan Azmi, Ramlan, maka Ramlan syorkan untuk dapatkan si Selamat. Of course saya akan panggil teman saya dua orang, Rawi dengan Samad. Kan? Waktu tu Samad dah lama kita tidak bertemu lah kan. Bertemu seketika saja. Jadi apabila dah kerana saya pun merindu dengan Samad jugalah. Rindu. Sangat rindu. Yelah, sama-sama main bola sepak kan. Dan anda dengan dia sama-sama sekolah? Dia skor bola, saya kawal gawang. Dia striker, awak goalkeeper? Yeah. Maka, okey. dan saya undang mereka lah dan mereka setuju untuk berkumpul. Dan saya teringat, ada satu lagi. Saya cuba telefon si Hanif. Itu asal usulan daripada si Ramlan. Dan telefon si Hanif, Muhammad Hanif. Beliau pun Tapi waktu berminat. tu saya tengok beliau pun macam tak fit sangat lah waktu tu. Waktu awak panggil Semua tak fit. Saya pun tak fit. Okey. Tetapi saya apa kata orang merasakan bahawa mereka mempunyai semangat yang kental. Ini part ni. Untuk siapkan pak-pak penglipun ni, mereka datang latihan saya dengar setiap minggu. Sudah berapa minggu latihan tu? Kita mula daripada bulan Mei kita berjumpa dan berdiskusi. Kemudian dalam Julai kita mulakan latihan. 3 bulan? Ya. Tapi awalnya memang kita seperti biasalah. Kalau bapa-bapa ni berjumpa, latihannya pendek. Berbualnya, ketawanya lebih. Tetapi saya menganggap tu positif. Ketawa dan berbual tu adalah latihan. Bahagian daripada latihan Pendalaman. tu. Betul. Mengembalikan kenangan-kenangan lama itu adalah satu latihan juga, terapi. Nah, kita ambil yang positif. Betul, Dan lama-lama memanglah bila dah mula menari banyak yang lupa arah. Saya dengar juga ni cerita, betul ke? Apa? Dalam yang penari-penari yang anda kumpulkan ni kan, ada yang bermula dengan salah kaki ni. Betul ke cerita tu? Ya. Memang itu tergantung pada guru-guru masing-masing. Kerana satu hal yang paling ketara adalah kerana dia adalah penari moden, kan? Right? Okey. Jadi, yang saya heran juga, kalau penari moden, ballet atau moden, mereka selalu bermula dengan kaki kiri. Kiri, ballet kiri. So, bila saya... Tapi yang kawan awak yang satu ni, macam mana pula? Dia bermula dengan kaki? di kanan. Kanan? Tak, itu ada genre tarinya, iaitu okey. kita buat tari zapin. Apa yang kita semua tahu dan amalkan, zapin mula dengan kaki kiri. Kenapa dan mengapa, kita pun tak pasti sangat. Tapi apa yang kita faham, guru kata, okey, zapin, kerana mungkin zapin zapin asyik tu mulakan dengan kaki kiri. Jadi itulah istilah akan zapin tradisi tu ataupun asas zapin tu kita mula dengan kaki kiri. Jadi yang satu orang ni belum mula dengan kaki kanan. Kerana dia diajar dengan kaki kanan, tak salah, memang betul juga, tak salah. Guru dia ajar dia dengan kaki kanan. Kerana dia terbiasa dengan kaki kanan. Kita memang tari Melayu mula dengan kaki kanan. Cuma kerana zapin ni kita mulakan dengan kiri. Padahal kita juga boleh menyesuaikan untuk mula dengan kaki kanan. Tetapi kita menyesuaikan dia. Kerana ada satu ragam tu, kontribusi daripada dia, Hanif, maka bahagian itu kita ubah untuk mula dengan kaki kanan. Dan kita berjaya. Of course lah, mestilah. Pada awalnya berkecamuk. Dan kawan-kawan semua terima.
Alamak ni agak mencabar. Sangat mencabar. Tapi alhamdulillah lah, alhamdulillah. Memang stamina awal-awal tu semua keciput lah kan. Saya lagi hampir. Saya juga dengar lah dari yang penari-penari dari anggota Pak Penipur ni. Anda antara orang-orangnya memang kalau menari tu mesti ada standby jugalah. Ada hal yang anda akan standby. Betul juga. Saya dengar macam itulah. Betul lah itu Standby itu biasalah. Waktu saya aktif pun, mula-mula pun saya standby itu juga. Kerana semasa pementasan tu boleh datang dia. Itu boleh datang dan saya akan cari jalan untuk keluar dan menggunakan standby itu dan masuk menari balik. Ya. Saya lihat latihan anda semua dan dalam satu tarian anda ada semua main dua tarian kan? Ya. Satu tarian zapin tadi, satu lagi joget. Joget, ya. Ada yang joget tu ada yang menari dan menyanyi dan terus ada sedikit dialog. Ya. Cuma dialog yang anda gunakan dalam tarian tu macam menceritakan tentang You All Me Kisah lah. Itu menarik tu. Ya, memang betul. Kita ikhlas dengan kisah-kisah kita, betul. Dan itu semua cerita benar. Cerita benar, tak ada yang takut tambah. Ada yang censored sikit lah. Okay, itu perlulah. Itu perlu kaki sikit lah. Apakah harapan anda untuk kawan-kawan dalam Pak Penipur ni? Harapan saya semoga mereka terus sihat dan kita bukan hanya di sini saja. InsyaAllah ke depan kita juga akan merancang beberapa program bagaimana kita boleh melebarkan kita punya jangkauan Pak Penipur ini lah. Dan mungkin ke depan juga bagaimana kita juga dapat memainkan peranan untuk memberikan satu wawar ataupun message ke depan tu adalah dalam usia demikian kita mampu dan masih boleh memberikan sesuatu kepada masyarakat. To look forward, yang positif. Stay active and stay safe. Saya nak tanyalah, ini soalan sensitif sedikit lah. Jadi anda kirakan bila anda berada dalam grup Pak Penipur ni, cukuplah angka menjadi 7. Kan? Dan saya dengar pun, wow, Magnificent Seven lah, macam-macam kan. Ya. So saya cakap, nasib baik kita tak 6 katanya. Kalau 6 jadi 6 jahanam. 6 jahanam. Kan? Saya nak tanya ni, dalam kawan-kawan yang ada menari dalam Pak Penipur ni, kan, anda rasakan siapa yang antara mereka tu yang anda boleh andalkan, awak boleh kedepankan sebagai spokesperson lah. Contoh yang baik untuk Pak Penipur ni. Contoh yang baik. Saya rasa mereka mempunyai kaliber, masing-masing ada kaliber untuk ke depan untuk menjadi our spokesperson. Bermakna semua pun boleh. Ketujuh mampu dan boleh menjadi spokesperson. Itu dia. Memang itu yang saya nak dengar pun. Nah, bermakna grup anda Pak Penipur ni kan, kerana dah pun terjadi, dah berbuat, dah ada 2 tarian yang anda sudah persembahkan, akan persembahkan nanti dalam Muara Festival. Menjadi sebagai sumber inspirasi dan juga motivasi kepada penari-penari muda. Ya. Begitu juga penari-penari mapan ataupun penari-penari yang mereka penggiat-penggiat seni yang hampir sampai usia kita. Semua dah lepas 55, semua dah koleksi CPF. Mungkin yang muda juga dapat melihat 10-20 tahun ke depan apakah mereka akan seperti kita, masih berguna, masih boleh memberikan kepada masyarakat. Terutama sekali penggiat-penggiat seni tari Singapura ni. Okey. Kalau kita lihat lifespan semua pun ada lifespan kan. Ya. Anda merasakan dengan Pak Penipur ni berapa lama yang mereka boleh bertahan? Saya tak berani untuk menentukan. Okey, paling tidak melihat yang ke depan mungkin insya-Allah lagi 5 tahun
Lagi 5 tahun Ya, maksud saya mungkin kita anggarkan sebagai 65 tahun kan yang CPF buat bila? CPF 62. Sekarang 65 Oh. 60. Oh, dapat CPF sudahlah cukup lah kan. CPF tebal 55 dah dapat dah. Dah semua dah. Masih ada lagi tak tu CPF 55? Jadi mungkin 65 lah kan. Setuju? Setuju? Ya. Kalaulah ada penari-penari lain yang seangkatan dengan anda yang nak masuk, macam mana? Macam mana? Kita terbuka, kita sambut mereka. Boleh? Ya, boleh, tak ada Boleh diterima? tak ada masalah. Ya. Safe distancing, ya. Kerana ruang tu hanya boleh berkumpul beberapa orang aja kan. Ya. Okey, jadi tidak saja tutup pada 7 orang, tapi kalau memang ada yang berminat dan Silakan. anda akan terima mereka Saya. dan bergabung. Okey. InsyaAllah. Apa antara mesej penting yang anda rasa Pak Pelipur ni perlu sampaikan kepada masyarakat dan pegiat-pegiat seni di Singapura? Saya rasa mungkin saya serahkan kepada Ramlan untuk menjawab ni. Wah, Ya, ataupun Azmi atau sesiapa. semualah Siapa salah yang satu ya, kasih silakan. pandangan lah. Kalau mesej saya pada mereka yang tengok pada kita, selagi kita boleh lakukan, kita lakukan. Jangan kita sekat. Kerana kalau kita sekat, misalnya kita tak aktif, kita akan kata orang tu menjadi nyanyuk ataupun akan menjadi kata orang lebih lemah. Tapi kalau kita aktifkan diri kita dalam apa saja, kesenian, misalnya tarian ke muzik ke apa, selagi kita boleh aktifkan diri kita, selagi itu kita continue, kita lakukan. Itu mesej saya pada mereka. Jadi biar kita kata orang tu kesihatan tu masih terjagalah daripada kita duduk diam. Jangan duduk diam saja. Kalau saya boleh tambah, masalah kesihatan ini. Juga program yang pasti ke depan itu adalah bagaimana kita juga boleh share, berkongsi tentang kesihatan. Dalam usia Melalui sedemikian. tarian. Tidak saja? dalam kita Apa punya perbincangan kita ataupun kita memberikan maklumat tentang kesihatan antara kita ni. Dan okey. kemudian apa yang kita Berkongsi amalan lah. berkongsi ya. Okey. Jadi itu besar lah kan, supaya kita dapat mengaturkan kita punya diet kita punya tenaga kita, stamina kita, bagaimana kita mengenal apakah terapi-terapi yang perlu kita lalui, makanan sihat yang apa-apa yang kita boleh amalkan untuk masa depan kita lah, orang kita macam kita. Betul. Kan? Jadi bagaimana kita memberikan ke depan kepada message yang lebih nyata dalam tarian kita adalah daripada apa yang kita sajikan. Kalau Rawi boleh menyanyi, mungkin nyanyian dia mungkin ada penyampaian tentang kesihatan, tentang orang usia seperti kita, apa yang harus kita lakukan ke depan. Mungkin idea tu. macam Ramlan, si Azmi Johari, dia yang paling lincah lah kan. Dia yang paling lincah. Kalau dia menari, melihat dia menari tu, ya Allah, dia ni tak tua-tua siap. Dia masih boleh lompat tinggi. Itu sudah memberikan satu pendekatan. Wow, seusia demikian tapi masih mampu melompat dan balik ke bumi dengan aman dan selamat. Tak ada bagi tersenyum eh. Betul tu. Oh. Ya. Senyum aja. Cuba tambah sikit Cik Selamat. Saya nak tambah. Saya kurang arif dalam soal ni. Nak tambah-tambah. Tapi yalah, untuk kesihatan, untuk jaga kesihatan, menari ni satu kegiatan yang baik juga. Macam exercise. Pusing kepala kanan kiri, tangan, kaki semua bergerak kan. Jadi untuk kesihatan kita yang umur-umur dah macam ini ni, macam Osman cakap sampai 65, saya ada cuma 8 tahun aja untuk sampai 65 tu. Jadi sekarang kita exercise lah. Dan bila jumpa-jumpa kawan ni, minda kita pun juga bergerak kan. Jadi kesihatan luar dalam lah.
Kesihatan luar dalam. Ana dari tadi nak cakap. Silakan. Kita nak cakap okeylah. Papa Penglibur ni boleh actually kasih inspirasi pada orang-orang yang dah lama duduk di rumah yang dulu pernah menari, pernah aktif dalam bidang ni. Mungkin diorang bila tengok yang kita ni masih aktif, mungkin diorang pun bersemangat nak join balik dengan kita. So it's another therapy for our old friends who think that diorang masih belum belum tua lagi lah. Kita pun masih muda lagi kan. Betul. Walaupun umur dah lepas 55 masih muda lagi. Masih muda. Betul. Cik Rawi apa kata Cik Rawi? Nampaknya ini ada satu soalan yang begitu baik, yang mana saya ni yang paling senior lah kalau naik kepada umur. Sekarang umurnya berapa sekarang Cik Rawi? Baru 61. 61 dah masuk angka 6 kepala 6. Oh, dah. Jadi yang saya rasa semua ni masih muda lah pada saya. Kalau saya yang paling yang senior lah. Ya, betul. Nak cakap orang tua pun nanti marah pula Yang paling lama lah. Yang paling lama, paling senior dan paling rendah lah. Yang paling rendah, maksud tiga tu yang rendah. Dan saya rasa ini adalah satu idea yang baik daripada Cik Osman, yang mana untuk generasi baru ni, diorang akan lihat tau, pakcik-pakcik, atuk-atuk masih joget lagi, Sedangkan umur gini dah ada bapa aku dah tak boleh jalan dah. Tapi diorang lagi masih boleh menari, boleh zapin, boleh joget tu. Jadi mungkin diorang, aku ni penari, nanti aku tua pun aku nak macam diorang. Ini satu contoh yang baik pada saya untuk yang generasi muda. Kalau diorang dah tua, diorang akan mungkin kita ni satu example pada diorang, satu contoh pada diorang. Tapi kalau saya tak silap lah anda sendiri pun masih aktif lagi mengajar di RC dan program-program orang-orang tua. Ya, apakah masih lagi anda lakukan sekarang? Saya masih lakukan, tapi saya tak ajar yang muda-muda yang marah. Muda-muda. Saya ajar makcik-makcik, nenek-nenek. Itulah yang saya ajar. Jadi alhamdulillah saya masih aktif lah. Maksudnya walaupun dah umur gini tapi masih mengajar. Bermakna saya masih darah semua masih berjalan. Sebab bila Osman panggil saya steady, relax. Boleh bro. Masih boleh. Cuma saya tak boleh lompat, yang tu tak boleh. Kalau lompat tinggi jatuh dia lain. Kalau kawan ni satu dia lompat dia jatuh cantik. Jatuh je tak tolong. Kalau sama makcik-makcik tu yang program yang you ajarkan tu apa tu? Itu untuk diorang RC ataupun CC. Diorang selalu ada show, RC show ataupun CC show, yang mana diorang tak ada guru tari. Jadi saya volunteer lah untuk jadi menari untuk mengajar lah di Balai Raya ataupun di RC. Ataupun kadang-kadang ada perjumpaan raya, ada hari kebangsaan. Jadi diorang nakkan tarian. Tapi yang menari bukan yang muda, tapi yang dah expire lah, dah sini-sini lah. Dah expire dia cakap Makcik-makcik, nenek-nenek, gitu sajalah. Okey. Encik Samad pula. Apa agak-agak message yang boleh disampaikan? Message, diorang dah cakap dah. Dah tak ada message lagi dah. Dah habis dah message dia. Dah habis. Masih macam dulu kan, sama Sebenarnya dia ada banyak lagi nak cakap. Okey. Kau jangan macam Super pedas message Message pedas. Keluar ni. Cakaplah sikit je, kongsilah sikit. Dah sama lah. Apa yang agak-agak yang boleh anda sampaikan kepada penggiat-penggiat seni hari ini? Padahal saya masuk ni bukan untuk message. Nak apa ni, enjoy. Come out from retirement. Come out from retirement Jadi come out from retirement awak nak enjoy saja. Enjoy. Jadi malas nak jawab soalan-soalan. Malas. Tapi tak apa, cubalah kasih sedikit lah. Diorang tengah tunggu juga tu. Tak boleh. Apakah pandangan anda? Aku pedas. Dia tengah kontrol kan. Kalau cakap dia habis lah. Warming po. Apa kita dah nak? Kau jangan colok, kau cakap. Nanti esok tapor colok dah baru tahu kakek. Dah mula dah dia. Dah mula. Azmi, cakap sikit mesej anda. Oleh kerana saya ni masih lagi bergiat,
Okay. Dengan adanya kumpulan ni Pak Pelipur ni, dia sebenarnya idea dia cuma untuk menghiburkan aja. Okay. Luar daripada jangkauan kita sebagai penari biasa. Memang ada yang di luar tu pun nak involve. Jadi yang mesej pada saya lah dengan adanya ini, sebelum ini pun saya dah pernah terfikir. Saya fikir dah satu aja. Kalau orang yang lebih umur seperti kita ni semua kan, dah 55 ke atas, especially 60. Saya pernah ajar orang 71, 79 pun saya pernah ajar. Tapi Cina, Nyonya, dia belajar zapin. Itulah satunya dah tak boleh turun. Jadi saya rasa kalau macam tak boleh turun 100%, saya kata 50% saja turun sikit, tahan, naik balik. Tapi yang paling pencabar sekali untuk hafal. Jadi kerana kita punya umur makin lama makin meninggi, kita punya pemikiran untuk hafal makin lama makin kurang. Jadi macam mana yang kita ketengahkan tadi, iaitu terapi. How we are going to therapy. Jadi dengan waktu latihan tu kita ambil video, saya tak tahulah saya punya pemikiran adalah bukan untuk penari, sebenarnya untuk orang luar. Orang Melayu, terutama sekali laki-laki, susah sekali kalau dengan umur yang seperti gini. Dia kata nak joget susah. Okay? Kita pergi masjid sudahlah. Tapi kat masjid tu makcik-makcik, pocok-pocok bukan main lagi. Ada pocok-pocok juga. Itu exercise. Exercise, betul. Okay. Laki-laki kalau dangdut bukan makin laju lagi. Tapi saya tak nak sampai ke situ lah. Okay. Kita sebagai penari, kita ada kita punya budaya, kita ada joget, ada zapin, ada kita punya asli yang senang dengan yang susah untuk perlukan diorang. Tapi masalahnya, diorang tu tak nak keluar. Diorang tak anggap itu sebagai satu benda yang positif untuk menjadikan latihan gerak jasmani. Tapi dia anggap sebagai itu sebagai apa, aku tak boleh menari lah, aku tak boleh gini lah, tak boleh begitu lah. Itu selalu mentaliti. Saya nak tengok satu hari aja Ramlan kat depan, kat belakang ada 30 lelaki Melayu umur 50 lebih ke atas. Oh, Ramlan. Ya macam mana sekarang kita nampak dekat park-park semua kan. Zumba lah, beginilah semua, berapa ramai tahu orang. Tapi mana kita punya... Saya rasa anda lah semua yang akan memberi motivasi kepada mereka. Kita nanti 30 hari bulan, 31 dan 1 hari bulan, mereka akan dapat lihat persembahan Pak Pelipur. Mudah-mudahan tercetus semangat tadi untuk mereka nak join. Nanti bolehlah buat dance fitness lah, apa-apalah latihan dengan mereka kan. Kita slowly kita akan kembangkan. 什么多年的想你，有时比我更了解你。Terima kasih. At least 10 saat lah. Tahu, bula tak tahu. Sambunglah sendiri. Aduh. Okey, kata-kata akhir lah. Kata-kata akhir. Cubalah kalau boleh. Apa yang dapat anda sampaikan kepada penggiat-penggiat seni kita yang muda, satu. Dan yang kedua, pada mereka-mereka yang seusia. Okey, untuk anda boleh tarik mereka untuk mungkin berubah sedikitlah pemikiran, mentaliti ni, pemikiran tentang tari Melayu dan seni Melayu. Kerana kalau kita asyik nak fikirkan tari Melayu ni, stigma dia memang stigma berat. Stigma dia memang stigma asyik entertainment. Zaman-zaman dulu kan, oh kau jangan masuk tarian ini. Tapi hari ini dah berubah. Hari ini tarian ni sudah boleh menjadi, kita dah fitness. Okey, kita dah boleh gunakan tarian untuk ajar anak-anak di prasekolah, kan preschool, kindergarten. Okey, dan juga ada program untuk orang-orang tua. Jadi tarian ni dah boleh digunakan untuk macam-macam. Okey, nah cuba saya beri waktu ruang untuk anda sampaikan kepada penggiat-penggiat kita di luar sana, apa hasrat yang anda inginkan dan anda harapkan. Silakan. Bermula dari Cik Selamat. Saya yang
Cuma yang saya fikirkan sekarang ialah untuk jaga kesihatan lah, biasalah. Untuk yang macam seangkatan dengan kita yang umur seperti kita ni, kalau buat aktiviti ini sebagai satu exercise, baik juga. Ataupun untuk yang muda dari kita, kalau boleh teruskan usaha-usaha ini untuk jadikan seni ini sebagai satu exercise ataupun lagi kembangkan seni tarian Melayu ni, baik juga lah. Okey. Terima kasih Cik Hanif. Kalau nak cakap, actually apa yang kita nak cakap semua dah cakap lah. Dah habis. Sendiri sekarang you punya Dengan personal take. Saya punya personal take is like bila kita, kawan-kawan kita yang ingin nak kembalikan kepada yang kita masih muda remaja ni, exercise, take it as an exercise. Jadi bila di rumah, kalau malu nak join kawan, di rumah dengan isteri pun boleh, you know. Exercise, tengok TV, you know. And then kita tengok, kawan kita ni, pak-pak ni buat macam gini. Yang dulu pernah joget zapin kan. Lagu marilah kita buat sekali. Tapi Exercise. berzapin dengan orang rumah, dengan isteri di rumah. Sementara tunggu waktu. Sementara menunggu waktu? Azan. Menunggu waktu azan. Bukan waktu nak pergi. Betul. Dahsyat. Itu idea memang luar biasa idea tu. Kalau kita malu nak kat luar dengan kawan-kawan, takutlah malu kan. Yalah. Jadi kat rumah dengan isteri mesra kan kita. Mari sayang, kita joget, zapin. Pula isteri pula pernah menari juga. Pernah menari ke. Ataupun dia Memang selalu buat aktiviti gitu kan. ya ke? Anim untuk dapat isteri yang menari. Tapi Selamat pun istrinya menari juga. Menari juga kan. juga. Betul. Okey, bagus, betul. Good idea tu. Terima kasih. Cik Ramlan pula? Kalau saya adalah, saya cuba nak kongsi ni 3 E's. 3 E. E's. Tapi bahasa Inggeris mengatakan enjoy, explore, experience. Maknanya untuk yang muda dan yang tua, enjoy your life in everything you do, macam enjoy. Kalau you ada menari ke ada apa semua, enjoy your dance, enjoy everything. Explore pada yang muda, tolong explore apa itu tarian Melayu, explore apa benda yang you boleh buat dengan cara yang baru. Untuk yang tua, explore maknanya untuk explorekan diri sendiri untuk masa depan. Dan experience, share your experience dengan yang muda ataupun yang tua. Jadi share. Jadi 3 perkara ini je. Enjoy, explore, experience. Explore, experience. Ya. Cantik tu. Terima kasih. Cik Azmi. Kata-kata akhir sebelum kita tutup tirai. Aduh. Sampai blank lah. Ini lah. Nuri Azmi aku rasa wajar kamu yang mengutarakan. Tak apa. Memang kita wajar. Pada saya, dance is a living things lah. Dia menghiburkan. Kalau kita tak enjoy dancing, life is dull lah. Kita lupa sebenarnya dalam kehidupan ni, bila kita kecil-kecil aja kita dipaksa menari, dan dengan tak secara langsung bayi tu senyum aja, dia happy, dia lonjak. Bukan bayi ni bayi. Jadi bila dalam keadaan sekarang ni, saya lihat dance is make us enjoy our life lah. Itu dalam pembentukan kehidupan seharian. Tapi sebagai seorang aktivis tu, saya rasa the seriousness of dance dalam kita memperjuangkan dalam tari itu sebenarnya banyak perkara lah.
kita masih lagi belum dapat memikirkan mana yang betul, mana yang tidak. Kita rasakan diri kita semuanya betul. Kerana nak menyatukan tu susah sebenarnya. Kalau 100 tahun lagi, masih lagi usaha. Jadi kita masih lagi dalam usaha, dalam pembentukan Dunia Tari Melayu ni menuju ke akademik dan juga menuju kepada benda-benda yang harus kita lakukan ataupun ditinggalkan. Itu je. Okey. Cik Azmi sentuh pasal akademik dalam tari Oh, dahsyat. Okey. Silakan Cik Samad pula. Dah tak ada apa nak cakap lah. dah kosong. Pada saya umur yang dah meningkat gini macam, orang kata dah tua. Awak rasa tua tak? Saya memang next year dah 60. Nak dapat CP. Tak nampak 60 Ha? Terima kasih. Dah senior citizen next year. So, saya harap yang rakan-rakan di luar sana yang seumur macam saya, kalau retired, kalau boleh menari, datang buat exercise, bukan untuk menari. Sebab kita menari orang cakap tak baik. Dah tua-tua ni jangan joget. Kita menari satu, jangan lupa dengan Allah. Yang 5 waktu tu. Itulah pesan saya. Alhamdulillah. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah. Saya rasa tadi komen sebelum tu saya rasa pandangan daripada Cik Samad kita kan sangat menyentuh hati Cik Osman. Kan? Dia memang tak sangka lah kawan sahabat dia tu, Samad tu akan cakap macam tu. Tengok memang dah lain mana dia. Kan luar biasa. Ya, apa pun kita lakukan ni adalah untuk kebaikan dan percayalah semangat kita untuk bersatu untuk melakukan ini bukan hanya perkara yang membuang masa atau sia-sia saja, tetapi pada hakikatnya atas kesedaran kita akan keberadaan kita dapat melakukan sesuatu kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Betul. Bukan kita lupa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Bapa dan datuk. Ya, saya datuk bapa. Bapa dan datuk. Ya, jadi tanggungjawab itu memang wajar dan wajib kita lakukan dengan sebaik sempurna yang kita mampu lakukan. Betul. Tapi ini sebaliknya, apakah lagi yang boleh kita memberikan kepada masyarakat kita, betul, bangsa kita. Agama juga memerlukan tuntutan kesihatan. Hablum minallah ada hablum minannas gitu. Ya, ya. Dan juga hablum negara minannas kita kan. Sebagai contoh, bukan hanya untuk orang Melayu tetapi masyarakat umum, orang Singapura. Ya. Cik Rawi, sila sambung. Berkenaan ini pada anda-anda semua yang melihat video ni ataupun Facebook ni, kita jangan cepat mengalah. Kadang-kadang saya pernahlah berlaku, maksudnya saya menjemput kakak-kakak, makcik-makcik untuk join menari, diorang tak. Tapi daripada cocokkan kawan-kawan, itu yang kadang-kadang diorang tak jadi. Jadi nasihat saya, jangan dengar yang cocokkan yang lain-lain ni. Sebab apa? Kalau kita menari, kita akan rasa beruntung kerana kita gerakkan badan kita, semua anggota kita berjalan. Daripada yang nampak macam dah tergini-gini, bila dah dapat menari, dia akan tegak balik. Contoh, saya dah 61, masih lagi menari, menyanyi kat atas pentas. Bayangkan. Kerana saya tak stop. Saya tak berhenti. Saya carry on. Apa orang cakap pasal saya, kau dah tua, sudahlah berhenti. No. Selagi anggota ni boleh berjalan, insya-Allah saya akan teruskan. Dahsyat. Perjuangan. Saya suka ada bahagian tadi yang Cik Rawi tadi cakap. Macam dia boleh action kan. Dari menggetar-getar gitu kan. Yeah. Sampai wah tu. Ain tu. Bergetar sampai berlinggang
Masih Luar ada biasa. kelembutannya. Ah, dahsyat. Cuba lagi. Jogging. Awak jangan cuba-cuba nanti salah step lagi, orang boring. Ha. Saya tak salah, dia orang yang salah. Betul. Dia yang salah. Oh, betul. Okey. Baiklah, anda bersama-sama saya Azrin Abdul Rahim dalam segmen Kopi O Pisang Goreng di Muara Festival 2020. Hari ini kita sudah pun mendengar pandangan-pandangan daripada anggota-anggota Pak Penglipur yang mana yang akan membuat persembahan untuk Muara Festival 2020. Ada dua tarian yang mereka akan sampaikan, sebuah tarian zapin dan juga sebuah lagi tarian joget. Saksikan, jangan tidak-tidak ya. Saksikan. Saksikan dia. Saksikanlah. Hari tu kita tak dapat nak tangkap dia ini. Untuk Cik Rawi tolong nyanyi sedikit lagu Cantonese ke, lagu Mandarin ke. Dulu lain sekarang. Lagu hantu. Saya cuba nyanyi lagu ni. Lagu baru juga lagu ni, lagu daripada negeri China ya. Nama lagu dia Wang Mempu Yang. Sikit sajalah sebab apa? Tak ada pakai band kan. Jadi Dia nyanyi nak kena pakai satu baris saja Satu pantun, satu chorus. Okey. Satu line aja Okey. 什么多年的想你，有时比我更了解你。Terima kasih. At least 10 saat lah membuat trailer. Tambah lagi. Tambah lagi. 10 second. Lagu lain pula. Ini lagu Hokkien pula Lagu Hokkien saya cuba. Bismillah. 只是一名欢谈，只是路边名单寒，人只希望每日做茫茫，无分有地真正就走人。Terima kasih. Jadi dalam Pak Pelipur, dalam Pak Pelipur ni ada dua orang yang memang kira dah kelas penyanyi lah. Sebab mereka dah nyanyi pun dalam TV. Jadi kita pun nak dengar juga suara merdu daripada Cik Ramlan Rashidi. Satu chorus, satu pantun. Lagu Tamil. Nyanyi bang. Okeylah, ni lagu popular arwah Kasim Selamat lah Setulu bula kaperakan Neng kene bula lang stabe Setulu malam aberi mesem Arapa bula tak tahu Bula tak tahu Sambunglah sendiri. Aduh. Orang Padian tu tengok. Dah. So dah ada dua orang dari Pak Pelipur sudah menunjukkan bakat mereka menyanyi. Mereka ni semua seniors. Jadi kita tak perlu ragu lagi. Yang kita nak lihat adalah bagaimana mereka menghiburkan hati mereka sendiri waktu mereka buat persembahan. Dan dengan harapan anda juga akan terhibur menyaksikan persembahan dari Pak Pelipur dalam Muara Festival 2020.